Pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Harapan kita dengan keberadaan kita ini akan sentiasa memperolehi keredaan daripada Allah, akan menyebabkan Allah Ta'ala sentiasa memberi kasih sayang yang berterusannya kepada kita. Pada pagi ini kita akan menyambung lagi pengajian kita semalam, tajuk yang baru, iaitu tajuk li'an. Li'an ini berasal dari bahasa Arab, iaitu diambil daripada perkataan la'anahullah. Allah Ta'ala melaknatkan dia. Apa pula yang dimaksudkan dengan li'an? Yang dimaksudkan dengan li'an ini maksudnya menghalau ataupun menjauhkan. Maknanya seolah-olah pasangan suami isteri, suami terutamanya menghalau isteri dia ataupun menjauhkan diri dia daripada isteri. Oleh yang demikian, li'an pada segi istilahnya pula itu li'an dari segi bahasa. Adapun li'an dari segi istilah ialah beberapa perkataan tertentu, beberapa perkataan yang tertentu yang digunakan sebagai hujah oleh orang-orang yang terpaksa menuduh orang yang benar mencemarkan tempat tidurnya dan memberi malu kepadanya sebagai berzina. Makna panjang sikit pengertiannya dari segi istilah. Dengan erti kata yang paling mudahnya, Kak Nomi, li'an ini beberapa perkataan yang diucapkan oleh suami dia yang terpaksa menuduh isteri berzina. Mana dia? Iaitu suami kena bersumpah sebanyak 4 kali menuduh isterinya berzina. Sebagai contoh, wallahi, sesungguhnya isteri aku telah berzina. Wallahi, sesungguhnya isteri aku telah berzina. Wallahi, sesungguhnya isteri aku telah berzina. Dia sebolehnya dia tunjuk kepada bini dia dan sebolehnya dia sebut nama dia. Sesungguhnya isteri aku yang bernama Maryam telah berzina 4 kali. Apabila masuk kali yang kelima, waktu ini hendaklah para hakim memberi nasihat kepada suami, betul ke tidak tuduhan kamu ni? Kalau dia merupakan anggapan, baik kamu berhenti setakat ini. Suami kata, ya, memang ya, aku tengok dia berzina. Maka hakim menyuruh suami berkata dengan perkataan yang kelima, wallahi, sekiranya aku berbohong terhadap tuduhan aku ini, maka berhak aku memperoleh laknat Allah. Laknat itulah perkataan li'an. Laknat itu. Sebab itu, menuduh isteri berzina ini adalah satu tuduhan yang amat berat. Sebab dia, implikasi dia menyebabkan perhubungan perkahwinan akan putus serta-merta. Dan dia tidak boleh kembali lagi bersama dengan isteri itu. Sebab tuduhan. Baik, kenapakah dinamakan dengan li'an? Dia kata kerana perkataan-perkataan yang digunakan itu, perkataan-perkataan yang digunakan sama ada oleh suami ataupun isteri. Manakala isteri, Kak Rokiah, isteri kalau dia nak elakkan daripada dikenakan hukuman, maka dia kena bersumpah juga. Dia kena bersumpah macam mana? Bersumpah menafikan tuduhan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, sesungguhnya suami aku telah berbohong terhadap tuduhan dia. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, sesungguhnya suami aku telah berbohong terhadap tuduhan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, sesungguhnya suami aku telah berbohong terhadap tuduhan yang telah dibuat oleh dia. Kali yang keempat, wallahi, sesungguhnya suami aku telah berbohong terhadap tuduhan yang dibuat olehnya. Baik, apabila nak masuk kali yang kelima, hakim kena nasihat pula kepada isteri. Mu'minah, antara kamu berdua mesti ada orang yang bersalah.
Aku tak tahu siapa dia yang bersalah, sama ada suami kamu ataupun kamu. Jadi andai kata terdapatlah di antara kamu yang bersalah, kamu berhentilah daripada tuduh-menuduh. Mina kata tak, aku tak berzina. Kalau tak berzina, kamu bersumpah kali yang kelima. Kali yang kelima dia kena bersumpah macam mana Kak Ina? Dia kena bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahi, sesungguhnya jika aku berbohong. Tadi dia tuduh suami dia berbohong. Sesungguhnya jika aku berbohong dan suami aku benar terhadap tuduhan dia, maka berhak aku mendapat kemurkaan Allah. Baik. Apabila perkataan ini diucapkan oleh kedua isteri dan juga suami, maka mereka berdua terlepaslah dikenakan tindakan hukum hudud. Jadi mereka ini terlepas. Memang dalam dunia terlepas ke rohana. Tetapi ingat, antara mereka mesti ada orang yang bersalah, mesti ada orang yang benar. Orang yang bersalah tetap Allah Ta'ala hukum. Baik. Dia kata kenapakah dinamakan dengan li'an? Kerana perkataan-perkataan yang digunakan itu mengandungi maksud menghalau dan menjauhkan. Maksudnya li'an tu mana seolah-olah, kalau tadi suami cakap, seolah-olah suami nak menjauhkan isteri daripada dia. Manakala apabila tiba giliran isteri pula bercakap 5 kali, seolah-olah suami bercakap, isteri bercakap begitu, mana seolah-olah isteri nak menjauhkan diri daripada suami. Apakah hikmah disyariatkan li'an ini? Kenapa sampai peringkat begitu sekali dalam Islam disyariatkan li'an ini? Mana wujud? Mana anda kata berlaku li'an di kalangan suami ataupun isteri? Maka apa benda yang mesti dilakukan untuk mereka berdua? Baik, hukum li'an berbeza dengan kandungan hukum qazaf. Jadi ingat baik-baik Kak Faridah, kalau kita dengar sekali imbas, seolah-olah tuduhan yang dibuat oleh suami ini sama dengan tuduhan yang dibuat oleh kebanyakan orang. Qazah dalam bahasa Arab maksudnya tuduh. Mana orang perseorang, contoh Kak Faridah menuduh Kak Salma melakukan perbuatan tadi. Mana Kak Faridah tu dia panggil qazaf. Tapi kalau sekiranya suami Kak Faridah menuduh Kak Faridah, dia tidak dinamakan qazaf. Itu dia panggil li'an. Jadi tuduhan suami isteri melakukan perbuatan zina, dia tidak dinamakan qazaf. Qazaf ni apabila kita menuduh orang suku sakat, orang asing yang tidak ada kaitan dengan isteri kita, itu baru dinamakan dengan li'an. Itu ingat baik-baik. Ummi Zada, beza dia tuduh orang lain berzina, dia panggil qazaf. Adapun tuduh isteri ataupun suami berzina, dia panggil li'an. Begitu. Jadi apa beza antara qazaf dengan li'an? Qazaf ni orang yang menuduh kena datangkan bukti. Contoh, saya menuduh Sofi melakukan perbuatan sekian. Saya mesti membawa bukti, bukan minta bukti daripada Sofi. Betul? Macam cerita orang menuduh Anwar Ibrahim melakukan sekian. Orang yang menuduh tu kena bawa bukti, bukan minta bukti daripada Anwar. Bengong dunia kita ni selalu. Jadi orang yang kena tuduh tu kena datangkan bukti. Dalam qazaf ni bukan orang yang kena tuduh yang bawa bukti. Orang yang menuduh kena bawa bukti. Adapun kis li'an ini tidak memerlukan bukti. Dia memerlukan sumpahan, sumpahan 5 kali daripada suami yang menuduh, manakala isteri yang kena tuduh. Kalau dia nak terlepas daripada hukuman, dia kena juga mengungkapkan kata-kata menafikan sebanyak 5 kali. Baik, dia kata hukum li'an berbeza dengan kandungan hukum qazaf. Dalam hukum qazaf, penuduh dikenakan hukuman. Dan secara hukumnya tertuduh disabitkan tidak melakukan kesalahan yang dituduh oleh penuduh. Memang begitu Kak Zuraidah. Maknanya adapun hukum qazaf, menuduh orang lain berzina, orang yang menuduh kena bawa bukti. Manakala orang yang kena tuduh seolah-olah dia terlepas. Ya, sebab apa Kak Saudah? Nak tanya sebab apa Kak Saudah yang orang lain ni suka sangat nak tuduh orang berzina? Dalam Islam ni kenapa? Sehingga sampai satu peringkat kalau kita menuduh orang lain berzina, mu kena bawa datang bukti menunjukkan orang ni berzina. Andai kata mu tak ada bukti, maka mu kena dihukum. Kenapa sampai peringkat begitu sekali Kak Saudah?
Siapa dia boleh bagi respon? Kenapa? Dalam Islam mana seolah-olah bila kita nak menuduh orang melakukan zina, Islam telah membebankan kita kena mendatangkan bukti. Manakah Salimah nak tengok orang zina ni, bukti dia kena ada 4 orang. Bukti dia kena ada 4 orang yang melihat. Yang melihat bukan kata tengok orang tu duduk atas perut begitu je Kak Faridah. Yang kena tengok benda tu masuk keluar. Anda kata tak nampak benda tu masuk keluar. Kita tak boleh nak tuduh orang tu berzina. Oh, Kak Faridah kata kalau begitu, berat sama, tak tuduh sama. Lepas tu, apa kewajaran kamu nak tuduh? Soalannya, apa kewajaran kamu nak tuduh orang ni? Waruk sangat ke kamu ni? Hebat sangat ke agamamu ni? Sebetulnya, kalau tidak ada bukti, kamu pergi di tempat mereka lakukan hubungan, mu nasihat kepada mereka bertaubat, mu nasihat kepada mereka tu berubah. Itu tindakan yang lebih comel, yang lebih bijak daripada kita menuduh dia. Bila kita menuduh dia, barangkali kita ni kadang-kadang orang kata semangat bodoh ni kita ni. Semangat bodoh, tengok orang duk dua-duaan kita mengatakan dia berzina dah. Sedangkan dia baru bercakap. Bila baru bercakap dia panggil muqaddimah zina. Bila muqaddimah zina dia tak sampai kepada peringkat zina lagi. Tak sampai peringkat zina lagi. Ingat baik-baik masyarakat di luar sana, mu jangan fikir dengan kepala otak bodoh mu. Dalam Islam ni kita kena fikir Islam nak bagaimana? Islam nak bagaimana? Islam tak suka jadi main tuduh-tuduh orang sembarana nak kudu. Dia tak boleh. Dia nak Islam nak andai kata memang jelas berlaku di hadapan mata kita. Dan kebetulan pada waktu itu ada 4 orang telah menyaksikan perbuatan mereka. Barulah dibawakan kes itu ke mahkamah. Kalau tidak setakat nasihat begitu je. Yang mu tak puas hati pun, apa hal? Sebab berlaku pada orang. Cuba berlaku padamu. Senyap. Begitu. Baik, adakah hikmah di sebalik perbezaan ini? Kenapa? Apakah hikmah di sebalik perbezaan ini? Kenapa suami yang menuduh isteri berzina tidak dikenakan hukuman qazaf? Dan saya kata tadi, qazaf dengan li'an dia beza. Li'an mana suami menuduh isteri dia berzina dan tak perlukan kepada bukti. Tidak memerlukan kepada bukti, kena datangkan 4 orang saksi untuk melihat. Tak boleh lah sebab benda ni berlaku dalam rumahmu. Takkan nak pergi panggil jiran mari tengok binimu. Bodoh lah gitu. Adapun orang luar, bila kita menuduhkan orang luar melakukan perbuatan zina, dia mesti kena ada 4 orang saksi. Andai kata payah nak datangkan 4 orang saksi, tak payah tuduh. Tak payah tuduh, hanya memadai memberi nasihat kepada dia supaya dia berfikir, supaya dia bertaubat, supaya dia berubah. Itu lebih memberi manfaat daripada tuduh-menuduh. Baik, kata dia, kalau begitu, qazaf, menuduh isteri berzina dengan menuduh orang lain berzina ni beza. Ya, beza. Dia kata, apa hikmah yang menyebabkan menuduh isteri berzina ni terbeza dengan menuduh orang lain berzina? Jawapan dia kata, seorang lelaki yang bergelar suami tidak akan berada dalam keadaan terpaksa menuduh orang lain berzina, sama ada dia berada di pihak yang benar ataupun tidak. Jadi maknanya begini Kak Faridah, kalau kita nak tuduh orang lain berzina, adakah terpaksa kita kena tuduh orang itu? Tak. Sebab apa? Sebab yang berzina tu, katakanlah Mama tidak ada apa-apa hubungan pun dengan kita. Yang kena zina pula katakanlah Kiyah juga tidak ada hubungan apa-apa pun dengan kita. Ada tak apa kewajaran kita nak tuduh dia? Tak ada kewajaran. Tak ada kewajaran apa-apa. Baik, dia kata, kalau begitu, mana bagi Ki Qazah ini, tidak ada kewajaran apa-apa untuk menuduh dia. Untuk kamu tuduh dia. Sebab sebaran hubungan antara lelaki dan perempuan denganmu ni tidak ada sebaran hubungan. Malah ada Islam menuntut supaya seorang Muslim menuntut keaiban dan keburukan orang lain yang terdedah kepadanya. Itu ajaran Islam Kak Faridah. Semolek-moleknya Islam kata, anda kata kamu tengok kemungkaran ataupun kamu tengok keaiban berlaku di hadapan matamu, seboleh-bolehnya mu tutup keaiban tu. Jangan dedah pada orang. Setakat mu dengan dia je. Mana cara nak tutup bukan bererti kita buat tak tahu. Bukan begitu, Datuk Seri. Bukan bererti bila kita tengok orang itu berzina, kita buat tak tahu ikut mulah. Asalkan bukan adik-beradik aku, asalkan bukan kaum keluarga. Tak boleh. Maknanya kita kena pergi dengan dia
Dek, adik buat benda ni benda terkutuk, tak boleh ni. Oh, mesti dia takut dah apabila orang tahu apa nama ni perbuatan dia. Okey dek, macam ni lah. Adik kena bertanggungjawab di atas perbuatan adik. Adik kena kahwin cepat-cepat. Adik kena bertaubat di atas perbuatan dosa yang dilakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada adik. Tak apalah, yang sudah tu sudahlah, nak buat macam mana. Semua manusia berdosa belaka. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang berdosa dan cepat bertaubat. Baik, kalau kita memberi nasihat begitu kepada budak yang berzina tadi, barangkali dia akan berubah dan barangkali dia akan bertanggungjawab dan dia akan menjadi lebih baik daripada kita lagi. Jadi itu maksudnya. Islam berpada dengan memberi nasihat secara diam-diam tanpa diwar-warkan kepada orang ramai. Itu kan? Kak Analiza, dia kata Islam hanya merasai sudah cukup dengan hanya kita memberi nasihat secara diam-diam kepada mereka yang melakukan pengkhianatan itu dengan tidak diwar-warkan kepada orang ramai. Walau bagaimanapun, bagi seorang suami, dia seolah-olah terpaksa mendedahkan hakikat yang berlaku dan pengzinaan yang dilakukan oleh isteri. Ingat, cerita lain pula andai kata berlaku kepada pasangan suami isteri. Jika balik-balik tengok seorang lelaki, dia tengok bini dia berzina kepada orang lain, mestilah dia terpaksa mendedahkan perbuatan demikian. Sebab mana mungkin suami boleh tengok perbuatan ini berlaku kepada orang yang terdekat dengan dia. Ini kerana perbuatan isterinya itu telah mencemar tempat tidurnya dan telah menconteng arang ke mukanya. Ia menjadi alasan yang dibenarkan oleh syarak untuk suami berpisah dengan isteri. Mana dengan sebab itu, seolah-olah isteri ini adalah seorang yang jahat. Seorang yang telah mencemarkan tempat tidur suami. Seolah-olah isteri adalah seorang yang ambil agan conting di muka suami. Mana perbuatan ini sepatutnya tidak berlaku. Maka dikala itu sudah tentu mengikut fitrah semula jadi manusia. Tidak ada seorang pun yang sanggup dan setuju mana bini dia menjadi bini. Tidak ada seorang yang setuju seorang isteri itu kekal menjadi isteri andai kata didapati oleh suami isteri dia berbuat demikian. Kalau setuju, maknanya ada something, ada sesuatu yang tak molek berlaku pada dia sebelum ini. Jadi kalau ada sesuatu yang tak molek, maknanya suami dia ni jadi makan kat luar juga. Kalau suami makan kat luar, memang iyalah kalau isteri makan kat luar pun. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala ni dia akan balas hukuman yang sama kepada orang yang melakukan perbuatan yang sama. Jadi sebab itulah Kak Salma, Kak Anis, ingat baik-baik, kita manusia ini disuruh oleh Allah Ta'ala kekal melakukan kebaikan. Jangan sekali-kali kita lakukan kejahatan. Andai kata kita melakukan kejahatan, di waktu itu Allah Ta'ala belum lagi datang bala. Cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Ta'ala supaya bala Allah Ta'ala ni tak datang. Ya betul, suami yang dayus. Ya betul, pada saudaraku Saufi, bagi suami yang apabila melihat isteri dia berbuat demikian lalu memberi kemaafan, itu adalah suami yang dayus. Sebab apa? Sebab Ustaz dah cakap tadi, mengikut fitrah semula jadi manusia, suami sekali-kali tidak akan memberi kemaafan. Sebab apa? Sebab orang perempuan berzina, bini berzina dengan orang lain, la afwalaka, tidak ada kemaafan bagimu. Sebab apa? Sebab dalam Islam orang perempuan dia tak boleh mempunyai laki lebih daripada tok laki dia. Dia kena seorang aja. Allah Ta'ala jadikan dia begitu. Tapi orang perempuan, Allah Ta'ala, tapi bagi orang lelaki, Allah Ta'ala molek jadikan dia punya bini yang ramai. Kenapa? Allah jadi Kak Naomi. Allah Ta'ala jadi semula, semenjak azali lagi. Sebab itu kadang-kadang orang perempuan bila dia tengok tok lelaki dia poligami, dia kata kalau abang boleh cari bini 2-3, saya nak cari juga tok lelaki 2-3. Bengong. Orang ini molek-molek buh dia tu sapu anyuk lauk. Jenis manusia yang celupa mulut macam tu. Mu kena ingat nasib baik Tuhan jadi mu tu orang. Kalau Allah Ta'ala beranak mu tu jadi ilmu. Kalau Allah Ta'ala beranak mu jadi kubah. Apa nak kata? Sebab mak mu boleh ubah mu. Tak boleh. Molek-molek Tuhan jadi dia tina. Tak boleh terima pula hakikat. Ingat? Baik. Oleh itu satu peraturan khusus diperlukan bagi menghadapi keadaan ini. Melalui peraturan ini, kedua-dua belah pihak akan mendapat keadilan
dan tidak ada pihak yang menjadi kurban kezaliman pihak yang satu lagi. Peraturan tersebut itu dinamakan dengan hukum li'an. Syaziana, sebelum ini hukum li'an tak wujud lagi. Sebelum itu hukum li'an tidak berlaku lagi. Jadi apabila berlaku situasi begitu, mana berlaku dalam masyarakat, isteri melakukan penzinaan dengan orang lain, maka